Harga emas asyik naik je. Bila emas nak turun? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian, berjumpa lagi dekat dalam siri live. Okey, ada yang nak tanya, ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita tanya, harga emas ni asyik naik je, bila dia nak turun? Alright, so hari ni kita sama-sama, kita discuss, kita sembang-sembang berkenaan dengan harga emas. Dan sebelum ni ada pernah saya cerita kan tentang harga emas ni, dia apa tu, dia macam mana dia punya calculation. So dan macam mana, apa yang mempengaruhi harga dia, dan juga tentang teknikal jugalah. So hari ni kita sembang-sembang sikit. Saya harapkan ianya boleh mengisi sedikit information pada anda, memandangkan harga emas saban hari dia naik dan saban hari makin naik. Dan ada juga baru ni, saya baru dapat call pagi ni tadi daripada sahabat saya yang dulu pernah beli emas dulu, dia nak jual emas. Adakah benda tu satu tindakan yang betul, atau tindakan yang tepat, ataupun macam mana? Alright, so berapa ramai yang bersama-sama dengan saya? Tolong angkat tangan saya, hai. Berapa ramai ada bersama-sama dengan saya waktu-waktu dekat-dekat lunch ni? Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Alamak, dia kata bunyi aircon kuat sangat. Saya ingatkan dia punya bunyi tu dah apa tu, clear. Sorry, saya minta maaf banyak-banyak. Rupanya ada benda yang tak berapa jelas, dan saya kena resolvekan sekejap ya. Alright. So saya kena betulkan sikit. Okay, tuan-tuan semua. Okay, thanks for your punya respon. Terima kasih atas respon. Terima kasih. Okay, saya berhenti dekat tepi jalan ni sekejap untuk sama-sama kita sembang-sembang sekejap sementara saya nak. Alright, dah. Kalau tak kita buat macam ni kan, kita tak dapat berjumpa. Because sometimes saya apa tu, kita bila dah miss ni, nanti dah ada tajuk-tajuk kita tak boleh cover kerana ianya telah dirancang. Kita dah ada susunan tajuk-tajuk, dan kalau kita tak buat, nanti dia akan bertindan-bertindan. So terima kasih kepada anda yang sama-sama dengan saya. Saya harapkan live ni akan ada sound yang bagus dan anda semua dapat dengar dengan jelas. Maizatu Jaja, boleh dengar clear suara? Sangat clear ke suara? Alright, so dengar tadi suara tadi saya clear ke? Saya harapkan ianya dapat dengan baik. Dan balik semula pada semula tadi, ramai ada yang bertanyakan tentang harga emas ni bila nak turun kerana dia nak beli. Itu yang soalan-soalan yang nak beli. Dan adakah dia akan turun lagi ke macam mana? Inilah dia yang kita nak sembang-sembangkan. Dan kerana ramai yang menunggu-nunggu, this is ada beberapa tips yang saya nak beritahu dan nak sharekan, dengan syarat anda tolong bagi pada saya love, bagi saya thumbs up, dan mohon share. Terima kasih banyak-banyak. Yes, thank you Encik Ahmad Green atas respon. Clear. Thank you Marma Rashid, Maizatu Jaja. Thank you very much. Okay, terima kasih. Wow, I like that love dengan thumbs up. So, cerita dia macam ni. Cerita dia, satu benda yang kita kena ingat, di dalam investigasi. Okay. Awas tiba-tiba pula bunyinya macam kita cakap bahasa Indon pula. Dalam investment. Okay. Alah, sesekali buat ni boleh lah kan. Kalau tak skema sangat pun kacau juga kita kan. So dekat dalam investment, sebenarnya dia ada satu situasi di mana ramai orang sebenarnya takut nak bermula, dan mereka kekejap apabila ia telah bermula. Saya ulang balik semula. Di dalam investment, any investment, okay, mereka ramai kebanyakannya akan takut untuk memulakan
Akan tetapi mereka akan berkejar-kejaran apabila ianya telah bermula. Okey, macam bunyi tu best tak? Baru tiba-tiba tercakap benda ni. Okay, that statement are quite good jugalah, because this is mencerminkan apa sebenarnya yang berlaku dekat dalam semua sekali. Contoh macam ni lah, saya selalu cerita bab emas ni, bab trading ke apa dengan property, sebab kita senang nak relate sebenarnya. Dan at the same time, benda tu boleh memberikan anda faham dan juga programming, macam manakah benda ni akan berlaku dan investment dia akan pusing-pusing itu je, tak ada benda lain pun. So bila anda dapat kunci-kunci dia yang penting, ayat dia punya ilmu-ilmu yang core, dan lepas tu dah boleh fly dah, jangan risau. Lain-lain tu baca buku je lah. So kita nak bagi programming ni je yang susahnya. That's why this wujudnya saya untuk bantu anda, untuk berikan anda programming, insyaAllah. Okay, it's not sebenarnya cerita buat live ni bukan semata-mata knowledge. It's about programming. So nak buat programming, dia kena ada selalu dengar. Then after that you can understand. Bila faham, then ianya mudah meresap masuk ke dalam badan. Alright, so cerita tentang ni tadi, saya cerita tadi kalau kita tengok rumah, tiba-tiba lah katakanlah satu developer yang besar, katakan contoh yang besar Sime Darby lah contoh, okay, tabung haji ke, dia orang buka satu tanah yang besar kan, katakan mungkin dah lebih kurang 500 hektar, katakan dia orang buat development besar. So tiba-tiba pula semua benda tu kat dalam sana, jauh sana kan. Dia buat jalan, baru kita nak baru tiba dekat ujung-ujung. So harga kat sana rumah tu murah Contoh dulu yang saya ingat dulu, waktu tu dulu saya dekat Bangi. Kalau sekarang dekat Bangi, dekat Tol Bangi tu ada satu Petronas. Dulu saya yang buat design dan juga saya jaga projek tu lah dulu. Harga dia masa tu saya baru kerja lah. Harga tu masa tu 190,000 kalau tak silap saya, 190,000. Terrace double story. Okay, so masa tu lah tapi dia orang offer dengan saya lah. Masa tu kita ialah baru beringus-ingus lagi kan. Okay, orang kata kencing pun tengah bercabang, tengah budak lagi kan. So nak kumpul duit untuk nak dapat benda, nak dapat duit tu, kita rasa oi mahal. Dia kata tak mahal sebenarnya Cik Sofian, tak mahal. Masa tu saya tengah yang engineer lah. Tak mahal, this is cheap sebenarnya. Kalau sekarang orang dah masa tu 250, ambil kau. Memang betul, after a few years, dan tempat tu sekarang dah jadi paling top. Kalau you perasan dah ada, sekarang ada, kalau dekat Bangi, Tol Bangi tu perasan ada macam stadium sikit kan. Situlah tempat dia yang ada Petronas, tak jauh daripada roundabout tu. Okay, so sama juga dalam kes yang macam saya cakap tadi. Kalau ada satu development dalam 1,000 ekar, 5,000 ekar, biasanya kita tidak akan berani untuk membuat investment. Jangan cerita tentang developer kecil lah, kita cerita developer yang besar. Dan bila telah launch, masa tu memang harga murah gila lah. Memang harga bunuh diri lah. Biasanya diorang nak bagi orang start ada, dan diorang dapat cash flow. Selepas sometime benda tu telah harga dah, dan benda dah sold out, dan buka launch yang baru punya tempat yang baru, fasa yang baru, dan suddenly you tengok harga akan up. Mungkin tadi buka mungkin 200,000, dan sekarang ni dah jadi 300,000. Dan masa tu kita kata, alamak, nyesalnya aku dulu tak beli. Aku dulu harga dulu aku dapat ni. Macam juga yang saya cakap tadi lah, that is normal. Itu normal kita sebagai ni. Sebab apa? Kita sebagai manusia yang biasa ni, rakyat marhain ni, kita biasanya kita akan ada letak precaution lebih. Dan lagi-lagi disebabkan oleh banyak sekarang scammer-scammer yang ada ni, kita lebih nak observe dulu. Kita biasa nak tengok dulu. So kita observe dan suddenly harga dah meletup. That's so sama juga dekat dalam harga emas. So harga emas, for your information, dia punya fasa untuk correction, deep correction telah lepas. Sebelum ni kan tahun 2011, kalau ingat balik semula, dia dah meletup sampai 1,900. Lepas tu 4 tahun kemudiannya tu 2015 dia terjun habis sampai 1,100 lebih kurang lah. Saya ambil round figure je, 1050 macam tu lah. Dan sekarang ni dia dah meletup balik semula. Just imagine, apabila kita kena tahu dia punya fasa-fasa ni, dia cuba tengok fasa di mana kita panggil sebagai ada trend ataupun correction. Dia almost sama lah dengan trade technical
technical analysis lah, lebih kurang dia ada uptrend ataupun dia panggil tengah impulsif, satu lagi korektif. Sama juga dengan dekat mana-mana lah kita bila nak kita tengok dekat dalam keadaan, biasanya keadaan yang akan meletup tu masa tu baru kita akan trigger. Yang akan beli tu adalah investor-investor. Okey, faham Maknanya investor-investor atau insider ni dia akan masuk dulu, masuk. Then after that barulah market akan meletup. Jikalau contoh saya ambil developer tadi punya fasa, biasanya developer investor-investor dia akan ambil secara pukal. Maknanya dia beli secara banyak, then lepas tu baru dia jual ke kepada ejen-ejen. Dan dengan harga yang murah, maknanya dia tak dapat untung banyak lah. Ini antara strategi-strategi yang ada untuk membolehkan benda tu akan bergerak. Sama juga dengan minyak yang pernah turun sebelum ni. Sama juga dekat dalam any commodity, whatever yang kita ada, masa tu adalah opportunity, yang mana hanya orang yang tertentu sahaja akan dapat nampak di peluang. So macam mana cara kita, soalannya macam mana cara kita nak nampak peluang, macam mana kita nak nampak harga ni akan meletup. So dia perlukan knowledge. Insider, cuba sebut insider. Kebanyakannya dari dulu kita akan dapat so called kejap alamak, ada call in pula. Okay, sorry, minta maaf. Okay, minta maaf, ada gangguan sikit line. So basically tadi saya sampai kat mana tadi, bila ada gangguan je dah tak ingat dah. Sorry banyak-banyak. So apa tadi saya cakap tadi? Bila ni kita kalau ada link dengan insider, then kita okay already. Masalah kita tak ada, macam saya katakan, misalnya kita orang kampung tak ada link apa-apa. Apa yang kita boleh buat adalah kita kena berkawan. That's why jikalau tengok pada resmi dulu, kita membaca, kita mencari kawan. Tapi sekarang kawan senang dapat. Kawan satu daripadanya adalah Facebook. Satu daripadanya adalah kita cakap dari segi macam seminar. Memang tu adalah cara untuk kita nak cari kawan. Masuk dekat mana-mana kelas yang mengajukan seminar-seminar, dan dari situ kita ada kawan, kita adakan the network. Itu tak boleh lari. Awak pergi mana-mana pun benda tu akan berlaku. This is the vibration sekarang yang ada. Trend sekarang. Dulu memang susah. Dulu kita kenalah kawan dengan orang kaya-kaya ke untuk nak dapat ni. Sekarang itu cara yang paling mudah, paling mudah lah. Nak kata paling murah, boleh tahan jugalah, boleh macam tu, boleh guna pakai. Alright. So sebab apa? Waktu kita jangan kecewa, sebab barang yang kita beli selalunya adalah on the higher side, maknanya tinggi, dan kita selalunya takut. So inilah yang berlaku juga, yang macam saya cakap tadi. Kalau kita faham tentang technical, kalau boleh you all setakat cuba fahamkan, dia ada tiga fasa. Fasa yang pertama, waktu dia tengah dia panggil tengah consolidate lah, dia tengah turun kat sini, waktu tu belum meletup. Masa ni adalah investor yang masuk, insider yang masuk, dan selepas daripada tu baru dia akan pump, dia akan meletup. Itu yang berlakunya dia panggil sebagai breakout. Harga akan baru, semua orang akan tahu. So kat sini para profesional ataupun orang-orang yang jauh sikit lah, bukan tahap daripada insider tadi, yang mendapat makluman daripada surat khabar ke bukan surat khabar, kepada kawan-kawan yang tadi, baru dia beritahu, harga baru dah naik macam gold sekarang, naik selepas dia keluar. Ada tu satu lagi part, waktu tu dia tengah nak dia tengah nak take profit. Maksudnya waktu insider ni dia nak take profit, masa tu harga akan jatuh. Okey, sebab dia punya pegangan dia besar. Dia punya capacity. Kalau saham ke, capacity dia ambil, dia pegang tu besar. Jadi bila start sell off, jadi harga tu akan jatuh. So kena faham di sini. Jadi untuk kita yang orang kata level-level yang bukan insider, contohnya, apa yang kita boleh buat? Memang kita tak boleh nafikan bahawa kita terpaksa menerima bahawa kalau anda nak bermula sekarang, beli harga emas pada harga yang tinggi. So tak boleh buat apa-apa. Harga sekarang, contoh harga emas tengah baru turun baru ni,
Alright. So selepas daripada ni insya-Allah nampak gaya dia akan meletup balik, dan situasi pula synchronize pula dengan keadaan dengan recession ni, kemelut coronavirus, kemelut nama dia, ekonomi, segala-galanya dia bercabang-cabang, berkait-kait, dan ini akan memberikan impact yang akan besar ataupun kecil, tengok pada serius ataupun tak. Dan saya pernah sebut sebelum ni dekat dalam kelas, dekat dalam TG4M ke, TG4M kalau tak silap saya, STS tak ada. Okey, dan TJ Trade Go for Money yang pernah kita saya pernah cakap sesuatu yang benda yang akan berlaku, krisis pada tahun 2020 ni adalah krisis yang hebat, krisis yang berat, maknanya sangat besar. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh akan berlaku, maknanya dia bila berlaku ni, selagi tidak ada kesan yang besar yang bawa dia ke arah yang lebih berat, dia hanya berlaku secara korektif je, bukannya krisis. Faham maksud saya? Apa yang berlaku pada contoh 2 tahun lepas, waktu dia tu dengan tengah terjun, dia turun. Waktu contoh Dow Jones tengah turun, masa tu kita ingatkan almost dia tengah dah nak membuat dah nak buat dah nak krisis, tapi sebenarnya dia membuat correction untuk membuat penurunan. Selepas daripada tu dia naik balik semula. Okey, benda tu akan berlaku disebabkan tidak ada apa-apa sentimen ataupun tidak ada apa-apa benda yang lebih kuat akan mendorong dia secara worldwide. Akan tetapi wujudnya satu dulu, sebelum ni kita ada Bitcoin, dan kemudian sekarang ni coronavirus. Jikalau kita lihat virus ni jikalau kita lihat yang ni, fenomena yang berlaku sekarang ni bukan hanya dia melibatkan China, akan tetapi contoh itu hari saya pergi ke shopping complex, kosong, tak ada orang. Ni tadi saya pergi ke singgah kejap, pergi ke dekat sini, dekat apa nama dia, post office pun lengang. So kalau kita lihat kat situ baru-baru ni saya bercakap dengan seorang pemilik kepada satu syarikat yang mengimport barang-barang daripada Jepun, pun sama juga, dia katakan sales dia drop sebanyak 20%. So jikalau kita lihat dekat sini, nampak sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni bukan hanya melibatkan China saja, ianya telah melibatkan satu dunia, termasuk juga yang terbaru ni. Jikalau kita fikir balik semula, apa kaitan Arab Saudi nak pergi blok, tak berikan orang Malaysia untuk masuk ke Saudi, untuk mengerjakan umrah Madinah dengan Mekah, disebabkan oleh virus ni. Kita kadang-kadang fikir balik semula, tapi benda ni sebenarnya telah merebak satu dunia. So bila kita cakap benda ni, maknanya ini adalah satu benda yang telah dihantar oleh Allah SWT untuk memberikan kesan yang besar. So deep correction ni sangat penting untuk membolehkan market selepas daripada ni pergi lebih jauh. Kena ingat, benda ni adalah satu musibah, akan tetapi ianya juga adalah menjadi satu dipanggil apa nama dia, so-called opportunity kepada kita untuk kita tahu di manakah peluang yang akan ada untuk kita grab selepas daripada ni. Okay, so yang tu nanti saya akan cover kemudian. So because setiap kali krisis ekonomi akan wujudnya akan berlakunya syarikat yang akan mati, dan pada masa yang sama juga akan wujudnya gergasi yang baru. Kena faham kat sini. Dia maknanya ada sometimes ada benda yang krisis yang berlaku, akan ada musibah, dan pada masa yang sama dia juga memberikan satu nafas baru kepada orang-orang lain lah. Pada syarikat baru yang akan generate kekayaan disebabkan oleh kejatuhan ini. Right? Berapa ramai faham? Tolong angkat tangan. Berapa ramai sama-sama dengan saya? Terima kasih banyak-banyak. Alright. So, kalau kita nak lihat di sini, kalau kita lihat soalannya, adakah harga ni akan jatuh tinggi sangat? Tak. Sebenarnya jawapannya tak, tidak lagi.
masih lagi dalam peringkat baru dalam 1600 1600 international punya harga. So sebenarnya kenaikan tu akan insyaAllah akan lebih tinggi lagi. Jikalau kita lihat 1600 dengan yang paras resisten yang paling dekat sekali adalah 1700, 1800 dan 1900, yang tu the highest in the dalam market lah setakat ni pada last 10 years lebih kurang. Alright, so jikalau kita lihat di sini, maknanya kalau anda membeli emas dengan harga 210 pada hari ini, maknanya akan datang Ayu akan berjumpa dengan situasi emas akan lebih mahal lagi pada akan datang. Pada harga mungkin 250, 260 akan datang. Dan jangan terkejut, dia akan jadi 300 1 gram akan datang. Jangan terkejut. Sebab inilah dia keadaan market. Semua kita kena ingat balik semula. Jikalau kita tidak berani bermula daripada hari ini, kan, so bila lagi kita akan bermula? Contoh macam tadi, jikalau contoh saya cakap tadi, property tadi kan, jikalau kita dah nampak ia potensi yang bagus, semua infrastruktur ada dekat kawasan tanah yang nak develop tadi, why not kali satu fasa yang pertama you miss out, should be okay, tak ada masalah. Dan second phase nampak ada potensi, dan kita rasa masa ni wah, harga yang sebelum ni adalah lebih rendah daripada harga sekarang. Tapi kita ingat, selepas ni fasa yang seterusnya kita tidak akan dapat lagi harga yang dia offer sekarang. Kena faham di situ. So dia tak sama dengan trading. Trading untuk short term, mid term is different. Ini cerita tentang macam mana kita nak memiliki kita nak dapatkan menguasai keadaan macam ni, terutama property, dan juga macam kita punya macam emas untuk kita nak beli untuk emas fizikal. So gunakan teknik yang pernah saya cakap sebelum ni. Contohnya tadi ada kawan saya nak jual tadi, dia nak jual dalam 20 gram campur dengan 5 gram, dia cakap macam tu lah, lebih kurang lah. Saya tak dapat lagi bercakap sebab masa tu ada urusan tadi. So saya akan tengok benda tu. Jadi kalau kita beli pada harga yang bukan harga sekarang, maknanya harga dia jatuh bawah spread, makna kita kita dah dapat keuntungan on the spot. Okay, so untuk anda mungkin secara yang terbaik, tips yang boleh saya cakap tadi, kalau anda boleh faham, cari siapa-siapa nak beli emas sekarang, anda beli dengan harga discounted price, at least pun mungkin 10% daripada current market price. So faham maksud saya kan? So it's so easy benda tu. Jadi harga naik sikit, kalau kata misalnya harga dah reach 1900, kalau katakan kita dah nampak dia dah sampai dekat tahap resistance, lalu dia akan turun balik semula. So fikirkan balik semula, buat analisis balik, tengok balik semula analisis saya. Jikalau rasa masa tu kita boleh take profit, kita jual benda tu, dan kemudian kita beli balik semula waktu dia tengah buat correction. Faham maksud saya? So yang ni anda mungkin dalam keadaan sekarang 1600 ni consider sebagai pullback lah. Benda bukan correction lagi. So kita faham, maknanya dalam time frame kecil dia turun, dalam time frame besar maknanya dalam long term dia masih lagi bullish. So don't worry. So ini antara benda yang kadang-kadang kita sebagai orang biasa, ia menyebabkan kita rasa sabotage diri kita sebenarnya. Dia akan jadikan kita rasa macam kita sendiri nak rasa macam apa tadi nama dia, tunggu. So akhirnya dia akan jadi, kita akan missing. Contoh sebelum ni saya cakap harga emas kita tunggu pada 1500. Nak buat macam mana dia terus melompat? Tiba-tiba masa tu dia punya jadinya virus ni, dan akhirnya harga meletup naik. So kalau tengok keadaan sekarang, memang sentimen menunjukkan kuat dia akan naik. So untuk anda cuba cari harga discounted price. So at least discounted price maknanya benda ni jangan terburu-buru. Maksudnya you kena gunakan strategi. Untuk siapa yang nak beli, just boleh belilah, gunakan strategi monthly punya beli, then you akan ambil cost averaging. Should be okay, no problem yang tu. Okay. Dan satu lagi okay, yang saya nak sebut, okay, yang satu lagi adalah tentang pengaruh, okay, pengaruh currency. Contoh kita duduk kat Malaysia berbanding dengan USD, sebab harga emas selalu disandarkan kepada USD. So bila currency kita tak stabil, so automatically, katakan misalan baru-baru ni waktu percaturan untuk mendapatkan Prime Minister nombor 8 ni,
tiba-tiba je kita punya currency kita berdebup jatuh jadi 4.2, sebelum tu 4.1 something kan. So itu ada impact besar kepada harga emas semasa. So kalau seandainya kita dah ada kita punya apa tu Perdana Menteri yang ke-8 ni, dan dia boleh stabilizekan ni apa tu kita punya ekonomi, trust, bagi trust kepada memberikan keyakinan kepada apa tu investor-investor untuk start masuk dekat dalam Malaysia, dan akhirnya akan nampak balik semula harga tu akan berubah secara apa tu tidak kita sangka, tak apa tu secara korelatif lah, maksud dia macam tu. Contoh harga sebelum ni, anda senang je kira. Kalau sebelum ni harga 1,600 kali dengan 4.2, okay, that is the figure. Then suddenly harga pula jatuh pula, apa tu currency kita pula katakan misalnya naik, maknanya Malaysia punya ringgit bagus, katakan dia turun jadi 4.0 instead of 4.2, dan kita kata 1,600 kali 4.0, maknanya automatically harga emas akan jatuh. So option yang saya bagi yang terakhir ni, okay, pertama tadi saya berikan apa tu strategi bagaimanakah untuk kita nak dapat harga murah. This is another strategi untuk membelikan anda dapat harga yang bagus, adalah monitor harga apa tu kita punya currency Malaysia. So automatically dia akan nampak, ia akan memberikan anda peluang membeli dengan harga yang apa, yang lebih rendah. So faham maksud saya? Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang bersama-sama dengan saya dekat dalam sesi live ni. Alright, terima kasih banyak-banyak. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang bagi saya love, bagi saya thumbs up dan share posting ni. Mudah-mudahan saya doakan anda semua akan berjaya dan kaya dan berbahagia, dan whatever anda buat akan mendapat kejayaan yang cemerlang. Jumpa lagi, saya Arif Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.